Okey, tuan sekali, tajuk kajian tindakan saya, saya ubah kepada aplikasi sebagai alternatif kepada edaran cetakan. Ini adalah untuk latihan dan nota apa kepada pelajar lah. Seterusnya. Okey, pertama sekali, ini adalah pemerhatian saya yang saya nampak ialah pelajar diberikan terlalu banyak cetakan latihan. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang terpaksa print out nota dan juga latihan untuk subjek fizik. Selepas setiap topik diajar, pelajar akan diberikan cetakan latihan. Bagi satu topik yang mendalam, cetakan boleh mencapai sehingga 6 helai kertas. Dan seterusnya, sekiranya guru merasakan pelajar perlu ulang kaji atau diberi tambahan, cetakan tambahan perlu diberikan. Terutamanya untuk macam nak dekat perpisahan ataupun untuk ulang kaji subjek yang pelajar lemah lah. Seterusnya. Untuk pemateri ni saya gunakan soal selidik, saya gunakan Google Form. Dalam soalan tu saya sediakan 4 soalan. Empat, lima soalan. Empat soalan pertama adalah ya dan tidak untuk bertanyakan tentang pendapat mereka tentang cetakan. Soalan pertama boleh terus je kan. Yang pertama ialah cetakan penting untuk mata pelajaran fizik. 100% mengatakan penting. Untuk tentang cetakan membebankan pula, hanya 5 pelajar sahaja yang mengatakan ya, beban. Kemudian untuk cetakan masih adakah cetakan yang telah diberikan? 16 pelajar masih ada, manakala 4 pelajar sudah hilang cetakan. Dan terakhir sekali lah, untuk yang masih ada, adakah cetakan masih dalam keadaan baik? Okey, 3 pelajar mengatakan cetakan mereka dalam sama ada rosak, basah ataupun terkoyak macam tu. Seterusnya. Ini adalah berkenaan soalan tentang kaedah latihan lain yang boleh diberikan selain daripada cetakan. Daripada kajian tu menyatakan bahawa 45% iaitu majoriti menyatakan bahawa mereka masih memerlukan cetakan sebagai cara untuk memberikan latihan. Seterusnya. Ini apa yang saya dah katakan tadi lah. Berdasarkan peratusan saja, boleh skip kepada seterusnya. Tentang cetakan tu, saya gunakan data daripada pengalaman saya sendiri. Untuk cetakan, guru perlu mencetak dan memfotostat latihan, itu yang pertama. Kemudian perlu mencari atau membina soalan. Kemudian perlu memastikan semua pelajar dalam kelas mendapat latihan yang diberikan. Dan terakhir sekali ialah tempahan untuk photostat cetakan memerlukan kiranya ketua dan mengambil masa. Maknanya guru perlu merancang agak awal jugalah untuk pemberian latihan ataupun nota sebelum kelas. Uh, Sekurang-kurangnya 24 jam sebelum. Kemudian seterusnya. Ini adalah saya punya kira-kira untuk kos penggunaan kertas dan dawat yang saya gunakan sendiri lah. Untuk topik fizik tingkatan 4, ada 6 topik besar. Jumlah latihan asas untuk semua topik ialah 80. Kalau kita gunakan pelajar tingkatan 4A sahaja, iaitu 33 orang. Kos terakhir untuk kira semua latihan yang ini tidak termasuk tingkatan 5, tidak termasuk latihan tambahan dan juga mengambil 2 kelas saja dekat SMK Tepi Rumah, iaitu sebanyak RM264. Seterusnya. Ini uh, ialah kalau ikutkan saya nak buat analisa uh, tulang Ishikawa, itu empat-empat tersebab yang menghasilkan kesan tu. Yang pertama sekali Y ialah
pelajar memerlukan latihan. Okey, kenapa buat latihan? Pertama sekali ialah pelajar memerlukan latihan. Itu adalah sebab paling utama. Kemudian ialah fizik, untuk melakukan fizik memerlukan bantuan visual. Jadi cetakan terpaksa digunakan untuk kita letakkan rajah, gambar ataupun bentuk untuk supaya pelajar lebih faham soalan. Kemudian kenapa perlu catakan ialah kalau kita buat soalan dalam kelas, pelajar perlu salin semula soalan, itu dah ambil masa PDPR yang berharga untuk ajar pelajar. Yang kelas fizik hanya ada 2 masa saja setiap minggu. So, satu kena cetakan. Dan terakhir sekali ialah kita perlukan soalan berbeza. Okay, so guru terpaksa sentiasa membina soalan-soalan baru untuk menguji pelajar. Okay, dan kesan dia ialah penggunaan kertas lah dan dakwat yang banyak. Okay, seterusnya. Okay, fokus untuk yang ni ialah kalau boleh ialah untuk meningkatkan keberkesanan latihan, sekurang-kurangnya meningkatkan ataupun sama keberkesanannya dan mengurangkan penggunaan dakwat dan kertas berbanding dengan cetakan lah. Itu fokus nak cipta alternatif baru tu. Okay, seterusnya. Okey, mencari alternatif lain untuk mengganti cetakan. Okey, kriteria ini saya buat agak rush. Saya dah ada kriteria untuk menentukan ABM yang terbaik. Sepatutnya objektif khusus tu saya gunakan macam mana nak menentukan ABM yang terbaik lah. Okay, berdasarkan ciri-ciri ABM yang terbaik. Saya dah ada list dia, cuma ini bukan yang betul lah. Untuk yang saya buat hari itu ialah saya gunakan pertama sekali ialah tidak menggunakan kertas dan dawat. Lepas tu untuk ABM mestilah lebih menarik berbanding cetakan, lebih mudah digunakan, lebih mudah diakses iaitu senang pelajar untuk dapat apabila diperlukan, lebih sesuai digunakan untuk PDPR. PDPR itu masa belajar di rumah ataupun dalam keadaan pelajar tak ada internet. Dan terakhir sekali ialah lebih digemari oleh pelajar lah sebab kita nak utamakan pelajar tu suka ke tak cara yang terbaru tu. Okay, seterusnya ialah slide seterusnya. Okey, untuk kajian tu, kumpulan sasaran saya cari 20 daripada 33 pelajar dalam kelas 4A. Itu yang sama responden pada peringkat pemerhatian yang awal. Dan saya punya target ialah untuk membina aplikasi. Okay. Untuk kajian ni saja saya tumpukan bahagian ialah topik fizik tingkatan 4 iaitu 2.5 momentum saja. Okay. Fokus yang saya nak ialah mempunyai latihan menggunakan rumus yang boleh dijanakan secara rawak. Itu untuk mengurangkan guru, maksudnya macam guru tak perlu nak reka banyak-banyak soalan sebab aplikasi tu boleh bentuk soalan secara random untuk pelajar tu. Maknanya setiap soalan adalah setiap soalan yang baru. Dan akhir sekali ialah untuk soalan fakta betul salah ialah untuk mengujikan pemahaman je lah. Sama ada statement tu betul atau salah dalam aplikasi tu. Kemudian kaedah penggunaan data saya gunakan soal selidik selepas pelajar menguji aplikasi itu dan mereka membandingkan pengalaman yang mereka menggunakan cetakan dan juga pengalaman selepas menggunakan aplikasi. Okay, seterusnya. Okey, dalam pelaksanaan, saya buat waktu PDPR ialah saya berikan aplikasi tersebut kepada pelajar untuk digunakan di rumah dan pelajar memberi maklum balas tentang penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam aplikasi itu. Kemudian soal selidik dijalankan di kalangan pelajar yang terlibat untuk menentukan pendapat mereka tentang penggunaan aplikasi sebagai alternatif kepada edaran cetakan. Okay, pada waktu saya bagi itu, aplikasi itu hanya ada latihan rumus dan juga soalan betul salah. Sebelum saya tambah baiklah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dapatan kajian daripada soal selidik selepas pelajar menggunakan aplikasi. Untuk kesesuaian sebagai latihan, pendapat pelajar adalah di tengah-tengah. Kedua-dua cara tu pelajar anggap sesuai sebagai latihan. Dan dari segi mudah digunakan, pelajar lebih cenderung kepada aplikasi.
Begitu juga dengan mudah diakses, menarik minat sesuai menggunakan untuk PDPR, dan juga terakhir sekali ialah pelajar lebih mengemari aplikasi. Uh, Okey, seterusnya. Okey, daripada kajian tu, okay, pertama sekali saya nak tentukan ialah edaran cetakan ialah cara pemberian latihan yang memang biasa guru gunakanlah untuk belajar. Okey, mudah, dan memang kerajaan pun dah bantu dari segi membekalkan khidmat photostat untuk guru untuk pemberian nota. Okey, disebabkan itulah pelajar dan guru dah selesa gunakan kaedah ini. Saya cuma nak memperkenalkan kaedah baru je. Kaedah ni dah bagi saya berkesan dan saya dah gunakan memang berkesan. Cuma saya tak nak kita terlalu fokus dengan kaedah yang ada. Sebab sekarang kan dunia teknologi, saya cuba nak memperkenalkan kaedah baru je. Okay, macam saya kata kat yang bawah tu ialah penggunaan aplikasi sebagai tadi mempunyai banyak kelebihan dan potensi. Okay, kemudian akhir sekali ialah pendapatan kajian ini membuktikan bahawa pelajar berminat dan bersedia untuk mencuba aplikasi ini pada masa hadapan sebagai alternatif, dan penambahbaikan yang banyak kita boleh perbaiki daripada aplikasi saya dah letak, terutamanya macam contoh ialah visual yang lebih menarik, kemudian penyediaan nota dalam aplikasi, dan akhir sekali ialah menambah nilai unsur interaktif dan banyak lain-lain lah, unsur bunyi ataupun uh, saya tak tahu contoh, tapi banyaklah contoh lain. Okey, seterusnya. Okey, itu je. Okey, sekian, terima kasih. Okey cikgu. Macam mana rasa? Uh, Okey? uh, Okey, good. Dalam tu saya disediakan gambar aplikasi tu. Memang saya tu buang dalam presentation. Tak tahu ini yang cikgu bagi latest kan? Oh, itulah. Saya tu buang tak? Saya tak sure. Sekarang saya dah tambah balik dah aplikasi tu. Dalam aplikasi tu sekarang ada 3 benda. Pertama ialah latihan yang rawak tu. Kedua ialah tu. Lepas tu yang bawah tu ialah untuk soalan betul salah. Dan akhir sekali saya dah letakkan satu bahagian untuk pelajar boleh rujuk nota untuk topik tu lah dalam aplikasi tu. Ya, aplikasi ni macam mana cikgu? Dia bentuk App Store kah? Saya gunakan Android. Nak saya tunjuk demo ke? Saya boleh share screen ke? Boleh, boleh. Kejap. Nak share screen ya? Kejap. Saya dah lock share screen ni kejap. Okey, saya nak buka Okay. game sekejap. Saya tunjuk. Okey, cikgu demo lah. Saya off Okay, saya punya boleh. presentation ni. Sekejap ni, saya nak buka game tu sekejap. Kalau saya ambil masa, kalau ikutkanlah dalam sebulan untuk belajar coding, kemudian kalau nak buat tambah-tambah bahan, ambil masa yang pendek je kalau kita dah tahu cara dia. Macam nota tu saya ambil masa 4 jam je kot untuk buat bahagian nota tu. Oh, Kalau okey. kita dah tahu cara lah, maknanya kalau guru-guru baru ke nak belajar benda tu, kalau ada masa untuk belajar programming, tak susah mana pun untuk mula daripada bawah. Sebab saya pun basic, saya belajar sendiri je sewaktu sebelum saya masuk jadi cikgu tahun lepas. Saya nak cuba buka situ. Share screen. Sekejap, saya nak tekan play. Tekan share screen. Okay. Present now ni. Your Present now. entire screen. Right? Okay. Boleh nampak ke? Belum sampai. Oh, belum lagi. Oh, kejap. Saya tak tekan share. Betul lah. Astagfirullahaladzim. Okay, dah ada ke? Pun nampak.
Okay, sekarang saya tak ada menu utama lagi sebab menu utama tu ada pilihan nak buka nota ataupun nak pergi kepada latihan terus. Basically, ini adalah untuk bahagian nota. Interface ni saya tak buat cantik-cantik lagi. Kalau untuk nota, saya nak ingat letak boleh pilih topik ke apa. Kemudian dekat sini pelajar boleh buat slide. Ini contoh saya letak daripada buku teks je lah. Sebagai placeholder je. Itu sebagai nota. Kita boleh gunakan visual ataupun animasi dalam software ni untuk kita tunjuklah topik apa yang kita nak tekankan dalam topik tu. Ini adalah contoh untuk bahagian nota. Tak kisahlah ikut kreativiti atau macam mana. Seterusnya kita tengok, okey, ini adalah bahagian soalan betul dan salah tu. Contoh macam jumlah monitor selepas letupan ialah kosong, masalah. Kalau so dia akan tunjuk jawapan. Boleh bubuh muzik ke apa, saya tak letak lagi. Kalau jawapan kita jawab salah, akan tunjuk salah dekat situ. Ni untuk soalan fakta lah, sebab soalan fakta kita tak boleh nak buat sebagai kira-kira kan, untuk sekadar apa pelajar punya pengetahuan lah soalan-soalan macam ni. Okey, dan terakhir sekali ialah bahagian okey, ni bahagian kira-kira. Yang saya dah letak ialah app ni akan automatik. Kejap saya nak tutup. Saya tutup suara. Kejap. Saya letak suara untuk bahagian ni. Okey, untuk app ni dia akan automatik jana semua nilai ni, nilai-nilai yang kita tahulah berat, kelajuan, ni kelajuan akhir, dan setiap kali kita reset dia akan tukar nilai yang setiasalah nilai yang berbeza. Dan kat sini saya letakkan satu butang untuk tengok jalan kira ataupun tengok formula, dan dia akan automatik tunjukkan jalan kira macam mana tu dapatkan nilai yang kita nak cari tu. Itu kita nak cari dalam V2. Interface ni saya letak biasa-biasa je, tak sempat saya nak susun cantik. Masa ini adalah saja saya letak untuk interaktif, untuk kalau boleh saya nak buat animasi pergerakan pelanggaran tu macam mana. Ini saya sekadar letak button macam tu je lah. Itu je untuk aplikasi. 3 bahagian tu yang saya dah letakkan. Untuk topik 2.5 iaitu topik momentum. Stop sharing. Dah. Itu je. 3 bahagian tu yang saya buat lah untuk aplikasi tu. Okey. Mana tadi? Okey, yang ini. Jadi kita tengok balik cikgu pada slideshow cikgu. Okey boleh. Saya nak tulis note. Okay, jadi terlebih dahulu saya ingin makamkan syabas dan tahniah cikgu, sebab saya nampak memang usaha cikgu apa semua minat juga ni nak bantu budak kan. Dan bantu budak-budak ni untuk ke arah apa ni, meningkatkan lagi pemahaman mereka lah kan. Cikgu jadi kalau kita lihat kat sini tajuk ni aplikasi sebagai alternatif kepada edaran cetakan. Aplikasi ni kalau kita tengok kataan aplikasi ni dia meluas tau. Macam contoh kan, WhatsApp pun aplikasi juga lah. Betul tak? Betul. So untuk cikgu punya ni ada nama tak? Aplikasi apa nama? Saya tak ada nama, saya buat macam tu je. Jadi cadangan saya tadi ada eloknya cikgu bagi nama lah. Bagi nama kepada aplikasi tu. Dalam konteks yang cikgu buat ni lah. Kan cikgu cerita tentang fizik, tentang momentum kan. Mungkin dia aplikasi tu khusus untuk subjek fizik, khusus untuk momentum je. Dia tak dapat untuk tajuk-tajuk yang lain kan. Mungkin cikgu boleh beri nama lah. Contohlah momentum apps. Tak tahu lah. Kalau nak ringkas senang macam tu je lah kan. Sebagai nama je. Tapi nanti dalam penulisan kena explain semula kan momentum apps itu apa kan. Untuk rujukan. Okey. Dan nanti saya reka lah nama dia. Cari nama yang luar biasa sikit lah, macam WhatsApp ke Facebook. Tengok macam mana dia orang beri nama, jenama. So bukannya apa tahu, benda ni dah kira macam inovasi cikgu jugalah.
Inovasi. Jadi benda ni walaupun dia kajian tindakan, tapi di dalam proses kajian tindakan tu cikgu dah mewujudkan sesuatu cara tersendiri. Jadi itu pun dah kira sebagai inovasi lah. Melainkan apa yang cikgu buat tu orang lain pernah buat. Ni nak tanya jugalah. Orang lain pernah buat tak cara tu? Saya tak sure. Hari tu saya ada di Google dekat app Google Play Store lah. Yang ada cuma macam calculator. Contoh macam pelajar nak kira momentum, dia cuma masukkan nilai dan calculator tu kirakan momentum. Itu ada. Tapi yang macam software untuk nota untuk latihan macam yang saya buat tu, saya tak pernah jumpa lagi. Okey. Maksudnya dalam konteks Malaysia lah kan. Dalam konteks Malaysia, environment pembelajaran PDP Malaysia memang tak ada lah kan. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu perlu ni lah. Cikgu perlu nyatakan lah dalam penulisan cikgu tu. Lepas tu, boleh masukkan juga dari segi hak cipta cikgu. Hak cipta. Pattern. 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 Sekarang tak pasal-pasal orang ambil tu sekarang dah lah cikgu cakap senang nak buat nak. Kalau senang buat maksudnya senang juga ciplak nak. Jadi mungkin cikgu boleh fikirkan jugalah hak cipta tu. Jadi mungkin kalau belum tu dalam penulisan cikgu boleh cakap bahawa ni cikgu punya apps tu tadi tengah dalam proses lah nak minta hak cipta, boleh je cakap macam tu. Tapi kalau nak lagi elok, benda tu dah ada dah, dah siap dah. Pattern tu dah settle lah. Proses pattern tu cikgu boleh rujuk lah, carilah dalam Google memang ada. Macam mana nak pattern inovasi kita ataupun model kita. Cikgu boleh Google lah. Ya, so untuk ini, tajuk ni kan, orang tengok pun dah tahu dah. Sebenarnya cikgu nak cari alternatif kepada edaran cetakan. Jadi seperti biasa, soalan saya ataupun soalan-soalan daripada netizen, orang akan tanya, kenapa dengan edaran cetakan? Apa isunya di sana? Jadi cikgu pun dah menghuraikan lah. Tapi benda tu ada tak kaitannya dengan kelas cikgu? Particularly kelas cikgu sahaja. Jadi benda ni dekat pemerhatian betul lah apa yang cikgu buat ni. Selepas setiap topik diajar, pelajar diberi cetakan latihan. Ni dia punya penceritaan lah. Okay. Sampai 6 helaian kertas kira. Okay. Ni tak ada masalah. Ni soal selidik. Okay, soal selidik ni cikgu yang buat lah kan. 4 soalan ya. 5 lah, termasuk dengan satu lagi ialah yang pie chart tu. Soalan tentang alternatif lain lah selain daripada cetakan tu. Yang sedia ada lah. Ini semua ni dalam bentuk soal selidik Kak Ego? Dalam soal selidik. Okey. Kalau biasanya lah cikgu, kalau benda tu dalam soal selidik kita gabungkan sekali. Dalam satu soal. Dalam satu rajah ke? Itu. Okey. Sebab bentuk soalan dia berbeza, sebab tu saya asingkan dalam 2 visual. Sebab yang ni ia tidak, yang ni ialah pilihan 4 macam tu. Okey. So saya tak tahu macam mana nak gabungkan dalam satu rajah. Dia boleh je sebenarnya, ataupun cikgu boleh macam ni pun okey juga sebenarnya. Cumanya bila kita nak buat soal selidik ni kan, kalau ikut lumrah orang buat soal selidik, dia macam ni pun boleh, dia tidak boleh pilihan 4 pun boleh. Tapi kan biasa yang kita jumpa berdasarkan skala 1 hingga 5 macam tu. Untuk yang kajian seterusnya saya guna skala. Yang ni je saya awal-awal tu saya tak guna. Yang ini yang saya maksudkan ni. Tapi dari segi ni tak jadi masalah juga sebenarnya, sebab yang ni hanyalah untuk menyediakan data, terhadap apa yang kita nak lakukan for our next step kan. So yang biru, yang kuning, ya ataupun tidak. Adakah cetakan latihan penting? Memang penting, iyalah. Ini siapa yang jawab ni? Budak Pelajar. Pelajar, okey. So lepas tu adakah cetakan ni merasakan terlalu terbeban? Tidak. Budak dah kata tak terbeban. Dia penting memang tak terbeban. Lepas tu ni budak yang kata ni, adakah anda masih mempunyai semua cetakan yang telah diberikan? Ya, tidak tu. Berapa orang? Berapa orang yang tidak tu, cikgu? 4. Ya kan 5 sebelah tu kan. Lepas tu yang tu cetakan masih dalam keadaan baik.
kadang soalan ni dia boleh je kita tanya soalan tentang ni. Tapi kita kena tengok balik apakah ini isu yang betul-betul cikgu nak angkat. Ambil contoh Hmm. lah. Ambil contoh biasanya lah, biasanya cikgu ni dalam kelas dia punya concern lebih kepada prestasi akademik kebiasaannya. Hmm. Tapi jaranglah saya dengar apa ni dia fokus kepada nak dari segi agihan kertas lah. Biasanya orang akan lebih fokus kepada prestasi akademik lah. Prestasi. Betul. Prestasi akademik. Tapi tak jadi masalah. Ini mungkin sebagai tambahan dari segi edaran kertas tu. Okey, jadi Ini cetakan saya yang soal selidik awal tu ialah saya nak dapatkan, sebab fokus saya ialah lebih kepada penggunaan dakwah dan kertas. Soalan ni ialah macam saya nak kuatkan lagi je daripada pendapat pelajar pula. Tapi pelajar kata memang perlukan. So maknanya nak tak nak guru kena. So saya nak kuatkan lagi bahawa cetakan dalam tiang tu nak tak nak guru kena buat lah. Contoh okey. saya fokus. Macam tu. Okey, kalau macam tu cikgu perlu nyatakanlah dalam penulisan. Cikgu perlu nyatakan dalam penulisan. Okey, sama juga yang ini, kaedah yang lebih digemari yang paling besarnya adalah cetakan. Yang kedua adalah beli buku latihan. Maksudnya hard copy lah kan. Hard copy lah. So daripada sini memang jelas lah, memang budak sangat suka cetakan. Udah tu menjadi persoalan juga. Katanya tadi budak dah suka dari segi cetakan, kenapa nak dibuang cetakan? Saya buat tu sekadar nak tunjukkan bahawa nak tak nak guru akan membazir kertas atau dakwah. Macam itulah. Sebab kan tak ada alternatif lain yang untuk gantikan. Macam itulah. Satu saya nak carikan tu. Ya, tapi kan bila buat cara ni dia akan menjadi dia akan menyebabkan pembaca tu terfikir tau. Yalah. Dia macam kontradik dengan kenapa kita nak buat kan. Dia macam kontradik kenapa kita nak buat. So cikgu dia tak salah tau, dia tak salah buat macam ni. Cumanya tadi dalam penulisan cikgu tu kena bijak Yalah, kena jelaskan kenapa result macam tu kan. Yes. So apa rasionalnya, apa sebab-sebabnya, cikgu kata ada perlunya kita berubah ke arah penjimatan. Contohlah. Contoh. Jadi yang ini guru dibebani. Okey, ini pun satu soalan juga sebab bila kita masuk dekat ni kan, guru dibebani, yang ni lebih kepada macam kalau cikgu lihat kan, yang guru dibebani ni dia lebih macam pemerhatian dah. Dia lebih kepada pemerhatian, dia bukan ke arah refleksi lagi dah ni. Refleksi ni lain tau, refleksi ni dia yalah, saya salah label tu kan. Dia kalau guru dibebani, dia sebenarnya kalau betul nak buat guru dibebani, cikgu kena survey cikgu-cikgu yang lain. Cikgu kan. Bukannya cikgu seorang, cikgu-cikgu yang lain pun cikgu kena kena siasat juga. Terbeban ke tak? Jadi bila ada data tu, satu dari sudut budak. Ini tadi data daripada budak kan. Ini data daripada budak. Lepas tu ini dari mata pandang budak. Mata pandang cikgu pula macam mana? Mata pandang cikgu itu dari segi cikgu pula. Jadi maksudnya cikgu keluarkan apa soal selidik yang lain kepada cikgu-cikgu. Yang mana dalam kandungan dia ni lah, kandungan dia ni semua ni. Kalau macam contoh kajian soal selidik di kalangan guru pula, sebab sekarang kan PDPR memang banyak gunakan cetakan, dia tak nampak macam data kat situ dipengaruhi juga dengan PDPR tu cetakan. Dia itulah dia terpulang pada cikgu macam mana nak rancang benda ni. Sebab ambil contoh. Cikgu nak cerita hal guru dibebani dengan cetakan yang banyak. Kan PDPR ni ada dua jenis kan, yang online and offline kan. Mungkin yang cikgu maksudkan tu adalah secara offline yang mana perlu dicetak juga kan. Betul tak? Jadi yang itu pun cikgu perlu masukkanlah dalam kuesioner cikgu tu. Mungkin yang itu adalah soalan pertama cikgu. Soalan nombor 1, apakah jenis mod PDPR anda? Mod PDPR anda? Mod PDPR online kah? Mod PDPR offline? Kalau kebanyakannya kata offline, memang automatik lah dia akan pergi Google Meet pas semua kan. Kalau yang kata
Offline terbalik. Online. Yang online. Kalau yang offline tu memang dia akan buat cetakan lah. So kalau yalah dia ada sebab dia juga. Tapi daripada data tu berdasarkan situasi semasa, kita susahlah nak cakap macam semua guru rasa terbeban. Tapi dalam konteks ini saya rasalah apa yang cikgu maksudkan di sini adalah dalam konteks cikgu seorang. Cikgu sendiri. Cikgu Sebab sendiri rasa cikgu terbeban. saya buat macam tu sebab saya terlalu fokus dekat fizik tu sebab saya je cikgu fizik ke situ. Satu saya letakkan pengalaman atau pemerhatian berdasarkan pengajaran saya je. Sepertinya boleh je kan pergi kepada guru-guru subjek lain tu. Boleh je tapi saya risau bila pergi ke cikgu-cikgu lain dia kata dia tak terbeban. Lagi bagus kita buat cetakan sebab budak-budak tak ada line. Jadi nak tak nak memang kena buat cetakan, terpaksalah menghadapi masalah. Yalah. Saya pun satu lagi yang bahagian guru di Bubani ni, kalau ikutkan fokus akhir kajian ni, fokus dia bukannya pasal guru di Bubani, dia lebih kepada penggunaan kertas dawat tu. Kalau nak ikutkan lah. Sebab ni saya tak tahu kenapa saya buat yang guru di Bubani ni pada peringkat awal tu. Sebab fokus sebenarnya ialah cetakan lah sebab aplikasi tu kalau ikutkan, kalau kita nak buat, guru masih kena buat kan aplikasi tu. Masih dibebani. Cuma yang fokus dia sebenarnya ialah cetakan yang kertas dengan dakwat tu je lah. Fokus dia. Kalau ikutkan sebelah tu saya terapkan, tapi tak tahu kenapa guru dibebani tu saya letak. Sebab saya nampak macam cikgu punya end result dia, end product dia adalah apps. Saya nampak lah contoh. End result dia adalah apps. Cikgu nak ketengahkan apps. Tapi cikgu kena cari alasan kenapa apps tu nak diketengahkan. Itu yang saya nampak apa strategi yang cikgu buat ni. Kalau saya lah, saya takkan guna perkataan, saya takkan guna alasan banyak kena cetak, saya takkan guna alasan tu. Ataupun nak jimat ink, nak jimat kertas, saya takkan guna alasan tu. Saya akan guna alasan lain seperti pembelajaran yang lebih interaktif. Kepada student balik lah. Tapi jadi, itulah kalau ikutkan yang akhir sekali saya tengok menarik ketak dekat student lah. Jadi saya tak pandang. Sebab aplikasi tak gunakan langsung lah. So nampak tak dia punya hubungan tu, perkaitan tu macam dah lari tau. Macam dah lari. Sebab tu ada eloknya daripada mula lagi. Kita dah fokus bahagian tu. Kita dah fokus dekat bahagian interaktif. Pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi yang ini kita boleh elak lah bahagian cetakan ni sebab bila cerita hal cetakan ni macam dia tak menyokong cikgu tau. Dia tak menyokong cikgu. Data-data yang dikeluarkan dia memang against you, you know. Dia memang tak payahlah buat apps tu, menyusahkan, tak ada makna pun. Tapi kalau cikgu punya point daripada mula lagi cerita hal nak menjadikan pengajaran cikgu lebih berinteraktif, lebih menyeronokkan, lebih mudah difahami. Biasa kita guna kata kunci itulah cikgu. Untuk alasan-alasan daripada mula lagi ataupun untuk menjadikan pembelajaran mastery learning lebih berkesan, inquiry discovery lebih lagi. Cikgu cuba kaitkan teori-teori itulah. Pembelajaran kan dalam sains ada inquiry discovery, science based inquiry based science education, IBSE, boleh juga. So benda tu kan dia melibatkan interaksi dan melibatkan pemahaman konsep. Ataupun cikgu boleh kata kelas-kelas sebelum ni bila dia ajar tentang konsep momentum, budak langsung tak faham. So cikgu keluarkan data, ada quiz, cikgu bagi quiz. Quiz sebelum tu beri 10 soalan, semua budak tak dapat jawab dengan cemerlang. Dari sana barulah muncul, rupa-rupanya budak ni masih tak faham. Jadi saya nak wujudkan apps lah untuk itu. Ni saya dah bagi. Macam mana saya nak buktikan bahawa cetakan tu tak interaktif? Contohnya kita kalau kita cakap, kita tahulah cetakan memang tak interaktif, bukan sebab
mana ada bahagian interaktif dia, tapi macam mana kita nak buktikan dalam bahagian soal selidik bahawa cetakan tak interaktif. Macam tu. Kita nak keluarkan statement bahawa cetakan tidak interaktif. Macam mana kita nak keluarkan statement tu? Cetakan. Sebab kalau saya nak bandingkan dengan something, saya nak bandingkan dengan apa untuk interaktif. Sebab at the end saya boleh bandingkan, saya bandingkan dengan aplikasi. Tapi pada peringkat awal, saya tak tahu nak bandingkan dengan apa. Macam dekat at the end tu memang saya bandingkan mana satu lagi interaktif kan, dari segi menarik apa semua tu saya dah bandingkan. Cuma pada peringkat awal saya tak tahu nak bandingkan macam mana. Saya nak buktikan bahawa cetakan ni tak interaktif macam tu. Okey, ni cadangan cikgu. Ataupun cikgu boleh buat questionnaire, okey, soal selidik kat budak. Cikgu tanyalah antara pilihan-pilihan berikut yang mana yang digemari. Macam contoh pilihan pertama, latihan secara cetakan. Yang kedua, latihan secara video. Yang ketiga, latihan secara apps. Kita bagi budak-budak tu pilihan. So daripada sana kita akan dapat survey lah. Kita dapat survey yang mana budak kata saya akan lebih faham belajar tajuk momentum ni secara apa. Maknanya macam ni. Saya macam dalam survey tu saya letak contoh yang tidak interaktif dengan contoh yang interaktif, tapi bukan aplikasi lah, contoh macam video ataupun quiz ke apa dekat sekolah, kemudian permainan ke apa, kemudian pelajar pilih bahagian mana yang dia nak. So kalau pelajar menyatakan bahawa dia nak yang bahagian interaktif lebih tinggi, saya boleh katakan bahawa saya perlu cari cara lain lah daripada interaktif ni untuk bandingkan dengan cetakan tu. Ya, betul. Saya rasa saya nampak dah. Ya. Boleh ke? Boleh. Boleh ya? Boleh. So itu antara cadangan dia tadi lah cikgu. Okey. Cumanya dia ada risiko di situ. Apa risiko dia? Kalaulah cikgu cakap tadi dalam pilihan tu ada apps. Tak ada, tak boleh letak kan sebab app tak ada lagi tu. Ada apps dan ditakdirkan budak tak tahu reti apa benda apps ni. So budak pun memang takkan pilih lah. Ya. Saya mungkin letak macam quiz online ke yang macam interaktif tu lah, yang biasa game-game dekat laman web tu. Saya akan gunakan lah sebagai contoh untuk peringkat awal. Itu lah. Ataupun cikgu boleh kata nota-nota yang boleh dirujuk melalui handphone. Menjawab soalan kuis yang mana terus dapat macam Kahoot, macam quizzes tu. Jadi semua tu kalau pilihan budak tu tadi banyak dekat sana, so cikgu boleh rangkumkan ramai budak pilih dekat sini area ni berbanding dengan satu ni yang secara kertas, secara cetakan. Jadi dia ada interaktif pas semua, dia ada scoreboard pas semua. Kalau macam tu okey. Kalau macam tu okey. Dah saya faham dah. InsyaAllah. Boleh. Kalau yang ini memang dia tak menyokong cikgu ni, yang cetakan ni. Okey. Boleh. Boleh Jelas Dah saya nampak. Okey. So bahagian refleksi biasanya bahagian refleksi seperti mana pembentang yang lepas juga cikgu ceritakanlah apa yang berlaku. Kenapa kan tadi kita dah cerita tentang pilihan-pilihan bahan bantu belajar budak-budak kan, macam mana style pengajaran budak-budak kan. Jadi budak pun tadi pilih dia nak lebih interaktif, dia dapat dia nak budak tu nak dia buat video and then dia dapat send something, dia dapat share something, budak lain pun dapat komen ke apa kan dalam bentuk apps ke apa kan. Okay. So daripada sana kita buat refleksi lah, cakaplah daripada dapatan tu tadi majoriti budak menyatakan yang dalam dalam pemerhatian kita letak data kan dekat bahagian refleksi kita ambil sikit data je lah dalam kita menghuraikan tu. Lepas tu kita cakap lah menyatakan bahawa budak lebih gemar cara-cara yang lain selain daripada cetakan. Dari situ baru kita cantas balik idea dia. Kita cabangkan lagi idea tu. Ambil contoh
buat secara online, daripada apps dah di-download daripada telefon. Kalau tak ada internet pun tak jadi masalah, masih boleh rujuk balik nota tu dalam apps telefon kan. Lepas tu kita cakap lah benda ni, benda tu semua dah dihuraikan sebelum ni. Kita just ulang balik. Kita ulang balik. So dekat bahagian refleksi, kita cuba nak apa ni? Nak tanya why. Kenapa perlunya budak, kenapa budak tu ke arah tu? Kita kena tanya why balik. Sebab dalam refleksi ni dia lebih kepada why. Why? Agak-agaknya cikgu, kenapa budak pelajar nak yang interaktif tu? Kenapa pelajar nak yang interaktif tu? Kena fikir tak? Itu kita buat kesimpulan ni kan, contohnya kita kata pelajar lagi mudah faham ataupun pelajar lagi rasa minat nak belajar. Kita buat kesimpulan sendiri kan, refleksi tu. Biasanya bila kita tengok why ni, kita tengok yang negatif tau. Biasanya kita tengok yang negatif. Maknanya kenapa tak nak ceritakan macam tu? Kenapa dia tak nak ceritakan? Kenapa dia tak nak ceritakan? Sebab melalui ceritakan ni budak akan rasa boring ataupun benda akan dia tak faham. Kadang ada budak yang bermasalah dengan membaca pun masih tak lepas ada juga. So benda-benda tu lah dikeluarkan dalam refleksi. Udah tu cikgu masukkan jugalah kaitan dia dengan prestasi. Prestasi akademik. Ambil contoh, kebanyakan budak yang menyatakan dia nak lebih kepada interaktif, bila kita compare dengan Barakah, budak yang biasanya lah kalau budak yang pandai dia akan pilih yang latihan bercetak tau. Kebiasaannya lah. Sebab dia senang belajar kan, dia cepat belajar. Budak yang jenis memang pandai ni dia tengok kertas pun dia dah faham. Tapi kalau budak lemah, memang dia perlu bantuan macam visual ke video ke apa kan. So cikgu cuba nak connectkan apa kaitannya secara interaktif tu tadi dengan prestasi murid. Dekat situ. Jadi maksudnya dekat bahagian pemerhatian cikgu tu, cikgu perlu keluarkan juga data prestasi murid. Saya kena label pelajar ke, contoh macam murid 1, murid 2 ke? Ataupun itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Kalau ikut kita nak tengok data, kena label lah kan, murid 1, murid 2. Okey. Itu lagi bagus. Kalau ada data, tapi janganlah bagi data mentah dalam laporan cikgu. Bagilah data yang dah dimasak. Macam contoh dia punya percentage ke mean median ke contoh lah. Letak dalam bentuk apa? Okey, ni ada orang tanya ni. Bengkel sekejap cancel. Ada yang tanya bengkel saja kah yang cancel? Pembentangan masih kah? Masih, pembentangan masih, bengkel. Pembentangan masih, bengkel yang cancel. Aduh, dia orang ni. Aduh. Okey. Kita sambung balik. Jadi dekat bahagian ni lah refleksi ni. Jadi untuk bahagian yang kos apa semua tu kita cuba ketepikan lah. Kita ketepikan lah bahagian kos apa semua ni. Yang why, yang ni dah tak boleh guna lagi dah. Dah tak cun dah. Macam yalah. Meningkatkan keberkesanan latihan. Yang ini bila dah ikut apa yang saya cadang yang tadi tu, kita dah menjadikan kita punya fokus adalah menghasilkan satu pengajaran PDP yang lebih interaktif. Itu fokus kita lah. Dari sana barulah ni. Ni lah dia. Interaktif lah ni, alternatif lain untuk menggantikan. Tak payah lagi cerita hal cetakan. Jadi alternatif untuk meningkatkan lagi kefahaman murid. Untuk meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap topik momentum. Itu memang betul-betul fokus lah. Betul-betul cun cerita dia. Okay, barulah cikgu, yang ni tak ada masalah. Barulah cikgu senang masuk dekat apps. Apps. Jadi bila kita memperkenalkan apps, yang ni bahagian melaksanakan tindakan ni, cikgu perlu ingat,
setiap benda ni macam apps tu kan, cikgu perlu sediakan juga dia punya manual penggunaan tau. Macam button ni untuk apa, button ni untuk apa semua tu. Maksudnya bila budak nak guna apps tu, ada tak diajar macam mana nak guna apps tu. Itu mana mau letak perkara tu, mana mau letak. Cikgu letak dalam perancangan. Ini merancang ni. So dalam merancang ni, membina aplikasi kan. Sebenarnya membina aplikasi ni dekat cikgu. Ni cikgu yang buat ni, merancang ni. Memang betul lah dalam merancang. Cikgu yang buat membangunkan aplikasi. Cumanya cikgu tambah cikgu juga menyediakan tata cara penggunaan aplikasi kepada murid-murid. Nanti taklah dia terkial-kial kan macam mana nak guna ni. Okey. Okey, boleh ya? Boleh. Okey. Okey, next kita tengok dari segi aplikasi, okey, pelaksanaannya di rumah apa semua murid-murid balas-balas. Okey, ini tak ada masalah lah. Okey, soal selidik. Cuma tadi dekat pemerhatian ni yang ini betul lah. Tekan versus aplikasi oleh kerana kita dah ubah dah semua tu kan. Kepada bentuk ini saya guna konsep skala. Saya guna skala 1-5. Yang tengah yang hijau tu semua 3. Yang ke sebelah sini ada 1-2 yang bagi ke arah cetakan lah. Yang belah sana ialah ke arah aplikasi. Boleh ke saya guna skala macam tu? Skala maksudnya macam kalau yang cenderung kiri ialah cetakan, kanan ialah aplikasi. Dekat tengah ialah yang kedua-dua. Oh, okey. Dia sebenarnya untuk skala ni dia punya presentation lain tau cikgu. Dia tak macam ni. Dia untuk skala dia menggunakan median. Mean. Dia kira nilai skor min. Skor min. Kalau guna skala Likert lah 1 hingga 5. Itu macam yang setuju dan tak setuju kan. Sebab saya tak guna setuju dan tak setuju. Saya guna macam sebelah kiri ialah cetakan, sebelah kanan ialah aplikasi. Yang mana lagi pelajar cenderung macam tu? Berapa skala ni? 3, 4? 5. Ada 5 skala? Yang hijau tu 3. Yang siapa jawab 3 saya letakkan dia dekat kategori tengah. Masih juga konsep dia. Dia tak semestinya skala ni untuk setuju tak setuju je. Dia ada banyak. Skala ketidakpuasan hati pun ada juga. Tapi maknanya macam ni lah. Konsep dia ialah kalau saya dapat min yang tinggi, bermakna dia lebih cenderung kepada aplikasi lah kan? Ya betul. Kalau nilai tinggi, okey betul lah. So konsepnya memang macam tu lah. Tak kira lah apa dia punya skala tu kan. Tapi saya letak visual je ni untuk nampakkan visual. Tapi betul juga visual tu. Kalau kita guna visual yang tadi nilai skor min tu kan, kita letaklah berapa skor min tu. Dari situ pun kita dapat juga. Boleh juga kan. Sama ya. Tapi jaranglah orang guna cara ni untuk berdasarkan skala. Tunjukkan data. Faham. Okey. And then pelajar secara keseluruhannya memihak. Yang ini bukan pemerhatian, ini dah masuk dekat refleksi lah. Kalau betul nak buat dekat pemerhatian pun cikgu cakap lah terus berapa orang pelajar, berapa peratus kan. And then kita masuk dekat refleksi. Refleksi ni kita biasanya letak ada 3 benda lah dekat refleksi ni. Satu, kekuatan. Apa kekuatan apps tu? Apa kekuatan apps yang cikgu dah bangunkan tu? Yang kedua adalah dia punya kelemahan ataupun lompang dia lah, apa kelemahan dia apps tu tadi. Berdasarkan feedback jugalah tu kan. And then yang ketiga adalah cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan. Jadi contoh penambahbaikan ni ialah kita sendiri bagi input kan, maknanya kita sendiri fikirkan penambahbaikan kan, bukannya daripada survey ke apa kan. Tapi berdasarkan hasil lah kan. Dia macam ni, dia boleh je sebenarnya. Dia boleh je contohnya dalam saya je lah. Ya, Cikgu Liza, tunggu dulu. Kan masuk ni. Tidak berawas. Masuklah tapi janganlah kacau dulu, diam dulu. Sorry. Okey, kita sambung kejap.
Bahagian cadangan penambahbaikan tu kan cikgu. Cikgu boleh bagi tahulah dalam survey cikgu tu. Kan dalam survey tu cikgu boleh buat open ended question lah. Kat budak, apakah kekuatan apps ini? Yang kedua, apakah kelemahan apps ini? Ataupun kalau cikgu dah ada poin-poin dia terus, cikgu letaklah poin-poin dia. Tu letak ada poin-poin dia. Cumanya dekat cadangan penambahbaikan tu cikgu bagi dia open ended. Open ended question. Dekat cadangan penambahbaikan. Jadi cikgu bagi tahulah dekat cadangan penambahbaikan tu, apakah cadangan anda untuk menambah baik apps ini? So budak bagilah cadangan. Taklah kepala kita pening apa lagi nak tambah baik. Sekurang-kurangnya kita dapat dengar feedback daripada pengguna. Jadi macam tu lah. Jadi mungkin cikgu boleh kategorikan pandangan tu. Cikgu boleh mengkategorikan pandangan tu kepada beberapa jenis seperti kebolehgunaan. Ini cikgu kena tulis lah. Kebolehgunaan apps. Macam mana app tu? Boleh guna ke tidak? Pertama. Yang kedua, kefungsian dia. Berfungsi ke tak berfungsi? Contohnya dalam tu patut dia mengira 2 tambah 1 sama dengan 3. Tapi dia keluar benda lain. Maksudnya kefungsian dia salah lah. Salah. Satu yang pertama tadi boleh guna atau tidak. Yang kedua adalah kefungsian dia. Yang ketiga adalah friendly user. User friendly ataupun tidak. Dalam BM apa user friendly? Nanti cikgu carilah. Mesra pengguna. Mesra pengguna. Mesra pengguna. Yang ketiga mesra pengguna ataupun tidak. Biasanya tiga inilah yang biasa ditengahkan kategori-kategori dalam kita membangunkan apa-apa inovasi lah. Tiga ni. Satu lagi ekstra mungkin cikgu boleh kata dia punya perasaan. Tapi itu jarang lah. Biasa tiga ni lah boleh guna fungsi dengan mesra pengguna. Dua tu. Tiga ni lah biasa orang tanya. Tapi kalau nak tanya ekstra tu, mungkin cikgu boleh tanya dari segi perasaan dia guna tu. Ataupun dia benda-benda lain atau aspek-aspek lain. Ataupun cikgu boleh tanya, adakah apps ini kamu nak share kepada orang lain, showkan kepada rakan-rakan yang lain. Itu contoh lah ekstra. Maksudnya keboleh sebaran kan nama dia. Dia boleh disebarkan. Tak tahu cikgu carilah istilah dia. Dia maksudnya benda tu bukannya untuk budak sekolah normal je guna. Dia boleh diguna untuk sekolah-sekolah yang lain. Macam tu. Okey cikgu. So ada soalan kah setakat ni cikgu? InsyaAllah masa ni tak ada lah. Saya tunggu saya tambah baik nanti kalau ada apa kosong-kosong yang saya tak faham lagi, saya tanya semula lah. Tapi setakat ni insyaAllah boleh banyak saya boleh betulkan lagi. Okey, jadi tahniah kepada cikgu. Okey. Jadi kalau dah jelas pas semua, cikgu boleh tambah baik lah. Cikgu boleh tambah baik seperti mana yang dibincang kita tadi. Okey, dan cikgu tu buatlah dia punya penulisan cikgu. Penulisan. Dia punya penulisan sekali dengan dia punya video pembentangan. Video pembentangan tu direkam. Rakam saya cakap tentang kajian tindakan kan? Berdasarkan slideshow juga kan? Berdasarkan slideshow lah. Cikgu ubahlah sikit tajuk dia, tapi dia guna tajuk slideshow lain lah. Slideshow kolokvium. Guna balik slideshow, maksud saya format macam ni, cuma design dia dan visual dia ubah lah. Ubahlah. Okey, faham. Ubahlah. Tapi dari segi presentation pas semua tu poin-poin macam yang kita bincang tu lah. Okey cikgu? Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.